Dia macam nak mengharapkan penonton yang berkarya dalam kepala otak sendiri. Zakaria's the name, the tech game's the aim. From movie reviews to DIY, he's always on the chain. Unboxing gadgets, fixing up the place. A digital guru with a funny face. He dives into the silver screen, a cinematic journey, a vivid scene. Assalamualaikum, hai. Hari ni aku pergi tengok filem Melayu dan Korea. Tak tahu nak cakap Melayu ke Korea sebab dia berlakon kat Korea kan. So, filem apa? Filem Tiket Sehala yang diarahkan oleh Rahila Ali. Lepas tu ada pelakon dia, ada Noki Keklik. Lepas tu ada Jas Suzuran. Lepas tu ada Aini Mustafa. Aini Mustafa ni aku tak biasa tengok dia berlakon. Tapi dia ni stunt double lah. Kira stunt woman lah kan. Lepas tu dia lepas tu ada lagi Sharifah Sakina, ada Zaki Amani, ada pelakon Korea juga. Bukan sekadar berlakon di Korea, dia orang ambil juga pelakon Korea. Ada Yoon Jun Seok, lebih kurang macam tu lah bunyi. Lepas tu ada Ha Jun Yong, ramai lah. Ada berapa orang lagi sebenarnya pelakon-pelakon Korea. Lepas tu aku rasa ada juga pelakon daripada Indonesia dengan mungkin Thailand kot. Tapi aku tak sure lah nama diorang apa kan. Cerita ni pasal apa? Cerita ni pasal perdagangan manusia di Korea. So sebenarnya cerita ni banyak berlakon di Korea. Lebih banyak berlakon di Korea compare tu dengan berlakon di Malaysia. So ya, dia setiap watak dalam cerita ni dia ada kisah dia tersendiri lah kan. Kenapa diorang pergi Korea untuk bekerja. So kalau kau nak tahu apa yang berlaku ataupun apa kisah diorang ni, kau kena lagi tengok sendiri kan. Takkan aku nak cerita. Tapi itulah, diorang pergi Korea ni untuk bekerja, tapi tak sangka yang diorang kena tipu, kena scam lah orang kata kan. Lepas tu ya, dia jadi ada yang kena jual lah, ada yang kena jadi buruh paksa apa semua kan, dengan kejam. So macam-macam lah berlaku sehingga dia mati semua. Ya, aku mulakan review aku dengan apa yang best. First thing first, macam aku cakap, kisah ataupun cerita ni mengenai perdagangan manusia. So isu dia sangat-sangat baik bagi aku. Sebab zaman sekarang ni memang banyak lah benda-benda yang macam ni kan. Kau nak pergi macam-macam lah scam kan. Kau pergi, ada di antara ni macam cerita ni kan, kau pergi negara luar, ada yang macam cerita ni Korea Selatan. Lepas tu ada yang pergi Australia lah, ada lah pergi macam-macam negara untuk bekerja. And the end kena scam rupanya kan. Lalas bukan dapat kerja yang okey, kau kena jadi buruh paksa. Ada yang tak boleh balik Malaysia, tak boleh balik negara sendiri kan. So siapa-siapa yang rasa nak pergi bekerja di luar negara, dia bukan tak boleh, tapi cuma kau kena berhati-hati lah untuk cari ejen ke, cari cara yang betul lah kan. Ataupun ya whatever, kau kena lebih berhati-hati lah kan. Sebab apa yang mungkin akan berlaku ditunjukkan dalam cerita ni. So ya, benda dalam cerita ni banyak lah benda-benda yang menakutkan jugalah. Ada benda yang menakutkan, ada benda yang orang rasa macam kalau aku pergi jadi macam ni tak berani lah kan. So kat situ sangat-sangat baik lah isu yang dia cuba ketengahkan. Lepas tu ada beberapa fighting scene yang sangat baik lah bagi aku. Lagi-lagi watak Ain Mustafa ni, macam aku cakap, dia stand double lah. Lepas tu dia juga martial art punya artis lah kan. So dia bila fight, aku suka lah bila Ain Mustafa ni, bila dia fight something yang macam kau nampak betul-betul cantik tau. Itu yang aku suka. Aku rasa kat Malaysia ni tak beramai pelakon perempuan yang boleh berlakon aksi yang sangat baik. Ain Mustafa ni, aku rasa aku sangat ingin tengok dia berlakon dalam cerita-cerita aksi yang lebih padat tau. Dia jadi mungkin pelakon utama, ataupun dia punya scene fighting tu lebih banyak, koreografi dia lebih best kan. So masa tu aku rasa kita akan tengok dia sangat menyelah. Dalam cerita ni pun dia salah satu penarik, ataupun dia salah satu part yang menjadikan kau tak bosan tau bila tengok cerita ni. Fighting scene dia, walaupun lakonan dia, ya dia tak biasa berlakon aku rasa. So lakonan dia okey lah, tak adalah teruk, tapi okey lah. Cuma fighting scene dia tu lah yang aku sangat suka. Noki Keklik pun dia ada juga
berlawan apa semua macam jar pun. Tapi nampak lah macam kekok sikit. Nampak macam tak berapa best lah. Tapi tak adalah isu sangat lah untuk fighting scene diorang. Dan apa juga yang menarik ataupun best pasal cerita ni adalah part-part emosi dia. Ada emosi yang sangat sampai lah. Lagi-lagi bila diorang menceritakan apa tujuan diorang datang untuk bekerja apa semua kan. So kat situ dia dapatlah juga menyentuh perasaan kan. Aku tertarik pasal filem ni juga adalah dia punya colour grading, dia punya sinematografi, quality visual, audio semua memang orang kata level panggung kan. Lepas tu dia macam aku cakap, dia banyak berlakon di Korea. So nampak apa ni orang kata pemandangan ataupun ada part-part ataupun location-location yang cantik kan. So kat situ diorang pandai lah diorang memilih lokasi juga kan untuk berlakon tu. So apa yang tak best pasal filem ni, macam aku cakap, setiap orang ada kisah dan cerita tersendiri. Dia tak terlalu fokus setiap cerita diorang ni. Dia lebih banyak fokus kepada apa yang diorang berlaku dekat Korea Selatan tu. So aku kadang-kadang aku rasa macam ada banyak part yang aku rasa tiba sangat tau. Lagi-lagi macam mana diorang boleh sampai. Dia tak detail. Walaupun ada, kau tahu diorang ada proses tu. Ada nampak proses. Tapi dia macam terlalu kejap aku rasa. Ataupun dia macam tiba-tiba je. Dia tak terlalu detail macam mana diorang jumpa ejen tu. Daripada mana diorang jumpa ejen tu. Dia tak terlalu detail. Deal tu tak nampak sangat. Lepas tu banyak juga benda-benda yang dia berlaku, dia bagi result ke. Result apa benda yang diorang rancang, apa yang diorang nak buat, dia bagi result ke. Dia macam mana proses apa yang nak berlaku tu tak ada tau. Dia macam kau tak dapat detail tau. Benda tu berlaku macam secara tiba-tiba dan kau rasa macam takkanlah benda ni jadi tanpa sebab tau. Macam tu lah apa yang aku rasa kan. Kalau nak aku bagi macam perumpamaan dia macam kalau kau scene mencuri lah orang cakap kan. Scene kau nak merompak. Tiba-tiba kau dah tahu orang ni nak pergi merompak. Tiba-tiba kau tahu dia dah pergi merompak dan dia kena tangkap. Tapi kau tak tahu proses rompakan tu, dia punya apa yang berlaku masa rompakan tu. Lepas tu proses dia lari. Lepas tu macam mana polis ataupun orang tangkap dia kan. Tiba-tiba dah kena tangkap, dah kena gari je kan. Kau tak nampak ada proses kejar mengejar tu ke apa kan. Tu yang kau rasa macam apa benda ni tiba-tiba sangat kan. Jadi kau rasa macam cerita ni sangat rushing tau. Aku tak tahu mungkin dia nak buat cerita ni jadi fast pacing. Tapi dia bukan jadi fast pacing. Dia jadi macam rushing tau. Dia jadi rushing. Dia jadi tiba-tiba sangat. Dia jadi kau tak berapa memahami. Dia macam nak mengharapkan penonton yang berkarya dalam kepala otak sendiri. Macam dia nak harapkan penonton yang berfikir, yang fikir apa yang berlaku. Dia tak nak suap kepada penonton. Tapi benda tu dia bukan tak bagus ataupun jadi teruk sangat. Dia jadi macam kau letih lah. Kau tengok macam aku pula yang nak kena berfikir apa yang berlaku kan. Tu yang bagi aku problem terbesar lah untuk filem ni kan. Mungkin kelemahan pada skrip lah kot. Aku tak tahulah sebab aku bukan pandai pasal filem kan. So filem ni masalah terbesar dia adalah banyak benda yang tiba sangat. Bagi aku lain tu aku tak adalah isu sangat. Jadi tapi itulah bila banyak benda-benda yang macam tu kau tak memahami keseluruhan secara detail. Bukan kau tak faham jalan cerita ataupun kau bukan tak faham apa yang berlaku, tapi kau tak dapat secara detail. Tu yang bagi aku sayang untuk filem ni. Alah, aku boleh lupa pula bagi bintang. Aduh, tengah edit ni buat aku terperasan aku tak bagi bintang. So kalau kau tanya aku berapa bintang untuk filem Tiket Sahala ni, aku boleh bagi 7.5 bintang 10. Tu lah. Cerita ni kalau dia lebih detail sikit, lepas tu tak terlalu tiba sangat kan, aku rasa aku boleh bagi lebih. Dan cerita ni boleh jadi sangat baik sebenarnya. Tapi itulah sayang kan, isu dah best semua kan. Tapi itulah ya, kalau kau nak tengok satu filem yang gabungan antara pelakon Korea dan banyak juga pelakon kat Korea. Aku dengar diorang berlakon sebulan lebih kat Korea kan. Tu yang buatkan aku rasa lagi aku nak tengok filem ni. Ya, kalau kau rasa review aku membantu korang untuk
pergi tengok ataupun tak filem Tiket Salah ni, aku harap kau dapat subscribe channel aku, boleh like, boleh share, boleh komen video-video aku. Sekian. Assalamualaikum. Yo, suck it.